kelas kita. Jadi cikgu akan buka kelas kita untuk agama Islam dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi untuk malam ni kita akan cuba buat short and sharp. Maksudnya penerangan daripada cikgu tak nak pergi penerangan lama-lama. Cikgu nak just kamu nak nampak gambaran tu macam mana. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita. Jadi cikgu harap kamu semua dalam ni dalam keadaan bersedia untuk belajar. Okey, kalau suara cikgu dah jelas, cikgu akan proceed. Cikgu akan proceed kepada screen share. Okey, boleh nampak ke screen cikgu share? Boleh. Okey. Ini adalah apa yang kita nak buat hari ni sebenarnya. Ini adalah apa yang kita nak buat hari ni sebenarnya. Okey. Dan ini adalah apa yang kita nak buat hari ni. Maksudnya bentuk yang kompleks. Bentuk yang orang kata banyak sangat gabungan bentuk. Okey. Jadi ini yang kita nak cuba buat. Tapi sebelum cikgu nak pergi kepada lesson kita malam ni, kita tak boleh nak terus lompat kepada benda yang susah. Maksudnya benda-benda yang dekat tepat ni kita akan nampak macam-macam jenis bentuk. Okey. Jadi ini ada 4 ke 5 macam itulah soalan dia. Okey, jadi cikgu bagi bentuk yang simple sikit. Bentuk yang simple. Cikgu simple apa? Ada orang tanya cikgu. Cikgu tak nampak simple pun. Celah mana simpelnya? Simple lah kalau nak dibandingkan. Kalau nak dibandingkan dalam kamu punya exam. Okey, jadi inilah bentuk yang cikgu nak ajar kamu cara keluarkan 3 pandangan. Okey, jadi masing-masing boleh buka buku teks, boleh je rujuk mana-mana. Okey, hari ni cikgu akan pergi kepada bab 7 iaitu pelan dan dongakan. Pelan dan dongakan. Okey. Jadi semua orang, cikgu dah nak mulakan kelas ni. Okey, dalam pelan dan dongakan, cikgu akan ajar kamu dulu. Ada 3 pandangan yang kita kena fokus, yang kita kena keluarkan daripada objek. Yang pertama kita panggil pelan. Pelan bermaksud pandangan daripada atas. Pandangan atas. Kod-kod ada orang tak nampak lagi kan? Jadi cikgu tunjuk. Pandangan atas. Itu pelan. Kemudian cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Okey. Akhir sekali cikgu akan buat pandangan sisi. Dan sisi ni dia terbahagi kepada 2. Sama ada daripada kiri ataupun daripada kanan. Ini sahaja yang kita nak belajar. Cumanya kita nak belajar keluarkan semua pandangan ni beserta ukuran. Beserta ukuran. Okey, boleh ke cikgu mulakan? Boleh, cikgu. Okey, seorang je. Yang lain mana nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Sebelum cikgu buat, cikgu akan tunjuk video lah. Okey, kita akan ada 3 bentuk. Sebenarnya yang ni daripada kamu punya homework sahaja. Cikgu akan tunjuk. Okey, yang pertama bentuk ini. Okey. Jadi bila cikgu tunjukkan bentuk ni, masing-masing boleh tengok lah. Okey. Kalau yang ni nampak tak cikgu ada zoom ni? Nampak ke? Nampak? Nampak. Okey, baik. Masing-masing boleh tengok macam mana kita nak keluarkan 3 pandangan tadi berdasarkan bentuk ni. Okey, jadi kita akan teruskan kepada penerangan. Okey, jadi inilah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini cikgu akan keluarkan pandangan daripada sisi. Okey, untuk bentuk ni bila kita nak keluarkan pandangan daripada sisi, masing-masing boleh tengok. Dia tak ada suara sebab dia dengar suara kamu je. Okey, tengok Okey, jadi daripada sisi macam cikgu explain hari tu. Bila anak panah dia datang daripada sini, kita anggap apa yang kita nampak daripada situ. Bila kita nampak kat sini, yang ni warna merah ni yang kita nampak. Jadi yang warna merah ni adalah dia punya pandangan dia. Kemudian yang ni warna merah yang kita nampak. Okey, ini adalah dia punya
pandangan. Jadi yang kita tak nampak yang ni. Walaupun kita tengok kalau daripada atas ni kita akan nampak yang warna biru ni. Tetapi kalau kita pandang daripada sisi yang biru tu adalah kita tak nampak. Jelas ke? Jelas, cikgu. Okey, baik. Itu pandangan dari sisi. Cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Boleh ambil tips ni. Okey. Lepas tu kita pergi pula kepada okey. Okey, jadi daripada sisi dekat sini, macam kelas minggu lepas, cikgu dah ajar kamu, dia ada 2 jenis garisan. Kalau garisan yang dekat sini kita panggil garisan nyata. Nyata tu adalah garisan yang kita nampak. Garisan yang kita nampak. Lagi satu, dia ada putus-putus dekat sini. Putus-putus dekat situ kita panggil apa? Garisan tersembunyi. Cikgu, macam mana nak tengok dia tersembunyi ataupun tak? Saya tengok dia punya ukuran macam sama je. Okey, senang sahaja kalau kita nak tengok dia tersembunyi ataupun tak. Okey, dekat sini kita akan dapatkan ukuran dia. Okey, ni 3. Okey, dan daripada sini dia dapat 1. Nak tengok Kalau 3, cikgu mula daripada sini bahagian A pergi kepada B. Maksudnya daripada sini adalah cikgu akan dapat A pergi kepada B. Tu A, ini A dia, ini B dia. Okey, kemudian untuk dapatkan pandangan, untuk dapatkan kedudukan dekat mana dia punya garis putus-putus ni, tengok tinggi dia. Tinggi dia 1. Okey, cikgu keluarkan. Ni C, ini D. Jadi, ini adalah 1. Jadi, sini C, sini D. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi dia bukan sekadar kamu kena keluarkan garisan yang kita nampak. Dan kamu kena keluarkan juga garisan yang tersembunyi dekat situ. Jadi ini tak kisahlah kalau daripada belah atas ke, belah hadapan ke ataupun belah sisi ke, kalau ada satu garisan, kalau ada satu garisan yang kita agak-agak kita akan nampak bila kita pandang daripada sini, maksudnya garisan tu dia bukan satu line dengan sini. Kalau line yang warna biru ni kita tak nampak dah. Kita tak nampak dah. Jadi yang ini kita boleh nampak lagi. Sebab apa? Sebab ukuran dia tak selari dengan yang warna biru dekat atas dengan yang warna biru dekat belah bawah. Jadi yang ini garisan yang ini, inilah bahagian yang kita nampak. Mana tu cikgu? Okey, cikgu tunjuk Okey, jadi dekat sini tengok Okey, ini adalah bahagian A. Ini adalah bahagian A kita. Daripada sini pergi ke sini. Ini adalah A kita. Ini adalah B kita. Okey, yang tersembunyi tu yang mana? Tersembunyi ni cikgu letak dia sebagai C. Nampak C. C ni daripada sini ke sini. Ini adalah C dia. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey. Okey ke? Ramai yang lag ni. Okey, cikgu tersekat-sekat sikit. Mungkin ke cikgu yang lag kot. Okey, jadi itulah cara nak pandang sesuatu daripada sisi. Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, dekat soalan ni tadi ada siapa-siapa ada masalah tak? Yang cikgu tunjuk tadi semua jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula contoh yang seterusnya. Cikgu buat video dulu Cikgu buat video dulu. Video ni dia ada suara tapi tak apa, cikgu sendiri yang akan terangkan. Okey, tadi cikgu terang tentang sisi. Cikgu terang tentang sisi. Sekarang kita pergi pula tentang pelan. Cikgu pergi pula tentang pelan. Sisi konsep dia sama je dengan hadapan, tapi pelan dia lain sikit. Dia lain sikit. Okey, jadi boleh tengok. Boleh tengok dekat sini. Cikgu akan proceed kepada penerangan cikgu. Okey. Jadi kalau bahagian pelan, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Kalau bahagian pelan dekat situ, kejap cikgu pause kejap sampai sini.
Okey, kalau bahagian pelan, fokus kepada apa yang kita nampak. Okey, tips dia dekat sini adalah kamu warnakan bahagian belah bawah dia. Biar kamu nampak. Kamu warnakan bahagian yang belah bawah dia. Ada orang tak nampak yang belah atas ni. Ada orang tak nampak yang belah atas ni. Kalau cikgu warnakan yang belah atas ni, dia tak nampak. Jadi ada setengah orang dah boleh nampak tak? Ada orang dia tak boleh nak nampak kalau pandangan daripada atas ikut yang warna merah tu. Jadi apa yang dia kena buat? Yang dia kena buat adalah kalau daripada pandangan pelan, ingat pelan sahaja tau, pandangan atas. Atas ataupun pelan, kita fokus kepada bahagian tapak. Kenapa nak kena fokus pada tapak? Okey, maksudnya rumah tu besar mana pun, rumah tu luas mana pun, dia akan ikut keluasan tapak tu. Dia punya keluasan takkan lagi besar daripada tapak dan takkan lagi kecil daripada tapak. Jadi tapak ni sebagai apa? Tapak ni sebagai base. Base ukuran asas. Cikgu cakap ni ukuran asas. Ukuran asas. Ini adalah dia punya tapak. Okey, itu adalah cara nak pandang daripada atas ataupun pelan. Okey, habis dah dekat situ penerangan cikgu. Maksudnya daripada pelan kita tengok sahaja dia punya tapak. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Jelas. Okey, baik. Okey, cikgu akan teruskan penerangan cikgu. Cikgu akan teruskan penerangan cikgu. Tadi kita pergi kepada pelan. Sekarang masing-masing boleh tengok pula dia pergi kepada pandangan hadapan. Untuk pandangan hadapan dan pandangan sisi, kamu tak boleh ikut cara kamu pandang daripada pelan. Tadi kita belajar sisi, kita belajar macam mana? Kita fokus kepada pandangan yang di hadapan sahaja. Kita fokus kepada pandangan yang di hadapan sahaja. Tapi kalau daripada pelan, kita tengok tapak. Kita tengok dia punya tapak. Okey, jadi ini adalah pandangan daripada hadapan. Cikgu tunjuk cikgu tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, nampak tu yang warna oranye tu, cikgu keluarkan. Okey, itulah apa-apa pandangan yang cikgu buat. Okey. Okey, tengok pula kalau daripada sisi kanan, tengok pula daripada sisi kanan. Okey, dekat sini dia ada garisan tersembunyi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok garisan tersembunyi dekat sini. Cikgu nak tunjuk dekat kamu. Cikgu nak tunjuk dekat kamu. Okey. Jadi garisan tersembunyi dekat sini. Garisan tersembunyi kalau kita pandang daripada sini. Kita lukis dulu garisan yang kita nampak. Kita lukis dulu garisan yang kita nampak. Contoh. Yang ini adalah yang cikgu hitamkan. Ini adalah yang cikgu hitamkan. Maksudnya itu adalah apa yang kita nampak. Dan kita akan nampak lagi satu garisan yang warna biru. Warna biru ni yang ni. Kalau kamu pandang daripada yang hijau tu, kamu akan nampak dia dalam keadaan straight. Kamu tak akan nampak pun dia dalam keadaan condong. Okey, lepas tu hati-hati bila kamu nampak ada satu ukuran yang dia tak selari. Maksudnya panjang dia lain. Mana panjang dia lain? Kalau yang ni dia ada dekat atas. Kalau yang ni dia ada dekat bawah. Kalau yang ni dia macam ni. Maksudnya 3 je. Tetapi kalau panjang dia dekat sini, ni 2. Ini pun 2. Jadi bila dia 2 dekat sini, dia ukuran dia lain. Jadi dekat situ dia ada satu lagi garisan tersembunyi. Mewakili garisan ini. Garisan ni yang cikgu buat putus-putus tu. Ni garisan dia. Itu adalah garisan yang kita kena masukkan dalam kita punya pelan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Cikgu tunjuk. Jelas. Okey. Okey. Jadi itu adalah contoh. Okey, last contoh. Last contoh. Okey. Jadi contoh yang terakhir masing-masing tengok. Sekejap dia 41 saat je. Okey, jadi masing-masing tengok. Okey, ni bentuk yang asas. Ni bentuk yang asas. Lepas ni cikgu akan buat homework. Kita akan buat sama-sama. Kalau daripada atas, okey tengok. Okey, kenapa dia tak pandang daripada tapak? Okey, dekat sini bentuk dia tak kompleks. Bentuk dia tak kompleks. Okey, kalau yang ni, okey daripada hijau tu. Okey, cikgu teruskan Sabar Ini sama sahaja penerangan cikgu daripada tadi.
Okey, kalau cikgu pandang daripada depan, cikgu nampak yang itu sahaja. Jadi, cikgu akan keluarkan itulah pandangan-pandangan yang cikgu dapat. Okey, itulah yang asas dia. Cikgu terus padam. Okey, jadi itulah dia punya asas. Boleh nampak tak dia punya asas tu semua? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada beberapa soalan homework yang cikgu rasa, oh yang ini kompleks. Mungkin kita boleh pergi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan cubalah usaha untuk terang kat kamu. Okey, dekat sekolah. Dekat sekolah cikgu tak tahulah macam mana guru akan cuba terangkan bahagian-bahagian ni sebab dia agak mencabarlah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pilih bentuk yang mudah dahulu. Cikgu akan pilih bentuk yang mudah dahulu. Jadi kita akan pergi kepada soalan 13. Kita akan pergi kepada soalan 13. Cikgu akan buat, jangan risau. Okey, dekat soalan 13, dekat soalan 13, cikgu akan buat dahulu dia punya pelan. Untuk pelan, cikgu akan buat yang warna merah. Okey, pelan. Okey, masing-masing tengok. Bila bentuk dia, bila kamu rasa kamu boleh faham bentuk dia, kalau kamu nampak, kamu tak payah nak pandang daripada tapak. Kamu terus buat daripada atas. Okey, jadi kalau cikgu pandang daripada atas, cikgu akan nampak apa? Cikgu akan nampak bentuk segi empat ada dua. Jadi, cikgu akan tulis dekat sini, cikgu akan buat satu panjang. Ingat tahu ni 9 markah SPM. 9 markah SPM. Okey. Panjang untuk dia punya bentuk kamu kena masukkan. Kalau SPM dia ada ni tahu. Dia ada ni A ke, ni B ke. Kamu kena bagi tahu lah ni A ke, ni B ke. Kamu kena bagi tahu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Okey, lepas cikgu dah letak ni, ini adalah yang pertama. Ini adalah yang kedua. Oh, dia ada potong. Bila dia ada potong tengah-tengah ni, maksudnya kamu kena letak juga satu potong dekat tengah-tengah. Jadi lepas tu baru kamu masukkan ukuran. Ukuran yang terlibat sahaja. Jadi untuk ukuran yang belah atas, masing-masing boleh tengok. Untuk ukuran yang belah atas, cikgu akan nampak ni. Cikgu akan nampak. Okey, ini adalah yang belah atas dia. Okey, jadi panjang yang belah bawah dia apa? Panjang yang belah bawah dia adalah 3. Cikgu bawa dia naik atas. Jadi dekat sini, cikgu dapat apa? Sini adalah 3. Manakala yang belah panjang dia pula, cikgu tak nampaklah yang belah panjang dia. Okey, yang belah panjang dia dekat sini, kamu akan nampak kalau sini panjang dia, sini 5, sini 5, sini 5 juga. Itu kelebihan bentuk segi 4. Okey, kita akan ambil panjang 5 ni untuk kita masukkan dekat sini. Ini adalah 5. Jadi inilah bentuk yang pertama kita akan dapat. Cikgu letak A dekat situ. Kemudian cikgu akan terus penjelasan cikgu kepada bentuk B. Bentuk B yang cikgu akan nampak dekat sini, tengok betul-betul tau. Yang cikgu nampak dekat sini, dia sengit. Dia sengit. Walaupun dia sengit, itu adalah pandangan daripada depan. Kalau kita pandang daripada atas, tengok ni pandangan. Okey, ini adalah pandangan cikgu. Okey, kalau kita pandang daripada atas ni, kok kalau siapa-siapa yang pening ni mata, ni kening dia. Okey. Okey, kalau kita pandang daripada atas, kita akan nampak hilang sengit dia. Kita akan nampak dia straight je. Masukkan ukuran sini 4. Maksudnya ukuran yang kamu kena masukkan bukan yang sengit ni, tapi ukuran dia punya tapak. Ukuran dia punya tapak. Jadi daripada tapak itulah jawapan untuk ukuran. Manakala panjang ni dekat sini, oh ni ada 5. Jadi dekat sini kita masukkan 5 dekat situ. Jadi inilah jawapan untuk pandangan pelan. Itu A, itu B. Ini B. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Okey, cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Cikgu akan teruskan penjelasan cikgu pada soalan yang sama. Okey, tadi kita dah pandang pelan. Sekarang kita nak pandang daripada pandangan sisi kanan. Nampak ni dia letak daripada kanan. Okey,
Jadi pandangan daripada sisi kanan masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu akan pekatkan dulu. Cikgu akan pekatkan dulu. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, kalau kita pandang daripada sisi kanan, ni bahagian yang pertama, nampak Itu adalah bahagian pertama. Bahagian kedua cikgu akan lorekkan, cumanya lorekkan tu tak sekata macam tadi. Okey, jadi dekat sini ada dua bahagian. Mana dua bahagian tu? Masing-masing boleh tengok. Bahagian yang pertama cikgu akan nampak yang belah atas. Maksudnya kamu boleh sahaja lukiskan dahulu yang belah atas. Kok kalau kamu tak nak lukis semua terus boleh. Kamu lukis sahaja satu-satu. Oh, nampak yang tu dulu. Okey, lukis yang tu dulu. Okey. Lepas tu apa yang cikgu buat? Apa yang cikgu buat? Cikgu akan lukis dekat sini. Cikgu akan nampak bahagian yang kedua. Jadi bahagian yang kedua walaupun dia sengit, bila kita pandang daripada kanan, kita akan nampak dia straight. Kita akan nampak dia straight. Itu habis dah dekat situ. Masukkan ukuran pula. Okey, kita tengok pula untuk ukuran. Ini bahagian A. Bahagian A dia dah bagi tahu panjang dekat sini 1. Okey, jadi bermakna untuk bahagian A, panjang dia dekat tepi ni adalah 1. 1. Okey, kemudian sini 5, sini 5, sini 5, bermakna yang belah atas dia adalah 5. Okey, itu untuk bahagian A. Cikgu pergi pula untuk bahagian B. Okey, untuk bahagian B masing-masing boleh tengok betul-betul. Untuk yang belah bawah ni, 5 yang ni kita boleh ambil ni adalah ukuran dia. Tapi untuk yang belah panjang ni kamu kena tengok betul-betul. Panjang keseluruhan adalah 4 ditolakkan dengan 1, jadi kamu akan dapat sini 3. Itu cara dia. Itu adalah cara kita nak pandang sisi kanan dia. Inilah pandangan untuk A dan pandangan B untuk sisi kanan. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, siapa-siapa tak faham bagi tahu cikgu Okey, cikgu akan teruskan pula. Sisi kanan cikgu dah jawab. Pelan cikgu dah jawab. Sekarang kita proceed kepada pandangan hadapan. Cikgu tunjuk, jangan risau. Okey, jap Cikgu tunjuk, kita pergi kepada pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan hadapan, ingat tips dia cikgu. Okey, tips dia daripada cikgu apa? Lorekkan bahagian yang kita nampak. Bahagian yang terlihat. Contoh, sekarang cikgu nak lorekkan bahagian yang cikgu nak nampak. Okey, bahagian yang cikgu nampak dekat sini adalah yang warna hijau ni. Okey, ini bahagian A dia, ini bahagian B dia. Dia ada dua bahagian. Lepas tu kita tengok dia punya ortogon. Dia punya garis lurus dari mana sampai ke mana. Okey, sini ke sini. Okey, kita akan nampak bentuk segi 4. Kita lukis bentuk segi 4. Oh, jauh pula. Okey, lepas kita dah lukis bentuk segi 4. Okey, ini bentuk segi 4. Lepas tu kita akan nampak satu bentuk segitiga dekat sini. Okey, kita lukis. Ini adalah bentuk segitiga dia. Untuk masukkan ukuran, kita pergi kepada bahagian A dulu. Untuk ukuran dekat sini kamu boleh ambil sini 4, sini 3. Tak ada masalah. Sini adalah 4, sini adalah 3. Kemudian masing-masing boleh tengok. Bila dekat sini, untuk sini kita boleh ambil 4. Dan untuk tinggi ni kamu boleh ambil sini 1. Cikgu buat betul-betul. Okey, sini 1 dan sini adalah 3. Untuk ukuran yang seterusnya, ini kalau boleh kamu tulis juga, kamu buat Pythagoras theorem. Pythagoras theorem tu apa? Masing-masing boleh tengok. Pythagoras theorem adalah panjang A tambah dengan panjang B, kita dapat panjang C. Apa formula dia? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. A dia kita dapat 3 kuasa 2 tambah B dia 4 kuasa 2. C kuasa 2. Selesaikan, kamu akan dapat dia 5. Cikgu tak selesaikan, cikgu terus dapat dia punya jawapan. 5 dekat situ. Okey, jadi inilah pandangan hadapan. Ini adalah dia punya pandangan hadapan.
Jelas ke? Boleh faham ke macam mana cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Nampak? Boleh. Scarlett nampak ke Scarlett? Nampak. Okey. Hazim macam mana Hazim? Okey tak? Dapat yo. Okey. Okey, ni yang senang. Ni yang senang. Okey, kamu boleh tengok macam mana lepas cikgu tengok dia punya anak panah, cikgu lorekkan dulu. Cikgu lorekkan dulu. Cikgu lorekkan dulu. Lepas cikgu dah lorek, cikgu dapat cikgu lukiskan pekat. Kenapa cikgu lukiskan pekat? Okey, bila cikgu lukiskan pekat dekat sini menandakan tu bentuk dia. Tu bentuk dia. Okey, lepas tu cikgu dah lukis bentuk dia, barulah akhir sekali kamu keluarkan ukuran. Itu cara dia. Aulia, jelas ke Aulia? Jelas, cikgu. Okey. Jadi inilah soalan yang pertama. Okey, kita berbalik kepada kita punya soalan tadi. Kita berbalik kepada kita punya soalan. Okey, cikgu open dekat kamu semua. Nak cikgu buat bentuk yang mana? Cikgu pilih. Pilih. Nak cikgu buat bentuk yang mana? 16. Tak dengar. 16. 16. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini cikgu akan buat bentuk 16 pula. Okey, bentuk 16. Kod-kod ada yang tak nampak. Macam mana nak selesaikan dekat sini? Okey, kita tengok dekat depan. Okey, jadi dekat sini mula-mula sekali cikgu akan buat dulu pandangan pelan. Okey, jadi fokus kepada pelan. Tengok betul-betul tau. Kenapa cikgu asyik terangkan pandangan ni? Boleh ke kita skip yang lain? Okey, kamu kena faham satu benda. Bila kamu salah buat pandangan, kamu salah kamu keluarkan dia punya gambaran, salahlah kamu keluarkan dia punya ukuran. Salah ukuran dekat situ, kamu nak kira area ke, kamu nak kira perimeter ke, salah juga. Jadi benda yang paling penting untuk bab ni adalah cara kamu dapatkan pandangan dia. Okey, habis dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Untuk pandangan daripada atas, ini adalah apa yang cikgu akan nampak. Okey, jadi bila ini adalah apa yang cikgu akan nampak, cikgu lorekkan dulu. Ingat lorekkan. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu pekatkan. Okey, jadi dekat sini cikgu pekatkan. Okey, ini adalah benda yang cikgu nampak. Okey, mungkin ada yang confuse benda ni. Okey. Nak confuse, jangan risau. Okey, cikgu keluarkan lagi satu. Cikgu keluarkan supaya kamu tak confuse. Okey, cikgu, kami confuse ataupun kami ada masalah. Ada masalah, pergi rujuk kepada tapak. Kalau kamu ada masalah daripada pandangan atas, rujuk dia punya tapak. Tapak dia dekat sini adalah 1 tapak 4, 5. Jadi dekat sini, ni tapak dia tahu. Okey, cikgu buat lagi sekali. Okey, tengok kepada tapak dia. Ini adalah tapak dia. Ini adalah 4. Ini adalah 5. Okey, jadi ini adalah ni tapak dia. Okey, maksudnya tapak dia adalah bentuk segi 4. Jadi dekat situ kita boleh terus tulis bentuk segi 4. Kita boleh tulis bentuk segi 4. Okey, bentuk segi 4 dekat sini kita jangan pening pula. Kita jangan pening-pening. Kalau sini 4, maksudnya sini adalah dia punya 4. Kalau sini 5, maksudnya sini adalah 5. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak keluarkan pula tempat yang orang confuse. Mana? Ni bahagian ni. Ni bahagian ni. Jadi kalau kamu confuse dekat sini, kamu ambil ukuran dia. Mana ukuran yang kita ambil? 2. Okey, jadi dekat sini cikgu letak 2. Okey, 2 ni jatuh dekat sini. Jadi 2 tu dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke mana? Okey, 2 dekat sini dia pergi kepada bucu. Bucu ni masing-masing boleh tengok tau. Bucu. 2 ni, bucu ni dia jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat sini. Sini cikgu dah lukis dah dekat sini. Maksudnya 2 tu kamu boleh terus sambung pada bucu. Inilah pandangan pelan. Mana cikgu? Tak nampak lah. Okey, ini adalah bahagian A kita dan ini adalah bahagian B kita. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas.
Ini adalah pandangan pelan. Siapa yang tanya tadi? Boleh jelas ke? Ataupun nak penjelasan daripada cikgu lagi sekali? Jelas cikgu. Okey, ni pelan dia. Okey. Kalau kamu pening, kalau kamu pening, keluarkan dia punya ukuran tu terus. Cikgu bagi. Ni semua dia tak ada tips-tips dekat sini. Adalah orang panggil apa? Jalan kerja tu based on kamu. Okey. Habis dah untuk pelan. Okey, cikgu akan buat pula untuk pandangan sisi. Okey, bila kita tengok kepada pandangan sisi, masing-masing tengok Okey, kalau kita tengok kepada pandangan sisi, untuk sisi dekat sini kita akan nampak 1/4. Okey, ni adalah 1/4 dia. Ini 1/4 dia. Ni adalah 1/4 dia. Okey, cikgu lukis. Okey, ini adalah 1/4. Ini adalah apa yang kita nampak. Ini adalah apa yang kita nampak. Jadi kamu kena faham, bentuk dia dekat sini dia adalah sengit. Dia adalah sengit. Masing-masing tengok tahu. Dia sengit. Jadi bila dia sengit dekat sini, garisan ni kamu tengok tahu. Garisan ni cikgu buat putus-putus ni. Garisan ni akan nampak kalau kamu pandang daripada tepi. Kenapa tak nampak yang ni? Kenapa tak nampak yang ni? Kenapa tak nampak yang warna hijau? Tak nampak yang warna hijau. Warna hijau tu dah ditutup dengan yang belah atas. Yang mana? Yang ni. Garisan A. Garisan A pergi kepada B. Garisan A dengan B ni dia dah tutup dah garisan warna hijau. Maksud tutup dia apa? Dia pada bahagian yang sama. Tapi yang bahagian A pergi kepada C ni dia sengit. Dia sengit. Maksudnya bila dia sengit dekat situ kita akan ada satu garis putus-putus dekat mana? Dekat sini. Ini adalah daripada pandangan sisi. Jelas ke semua? Boleh faham ke penerangan daripada cikgu? Boleh. Okey. Yang lain mana? Okey, alright tak alright tu? Boleh faham ke? Boleh ke? Okey. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada pandangan hadapan. Okey, ni adalah sisi dia. Kalau siapa-siapa tak faham ataupun siapa-siapa perlukan pengulangan penjelasan, bagi tahu cikgu dekat WhatsApp. Cikgu akan terangkan. Okey, sekarang kita pergi kepada dia punya pandangan hadapan. Okey, ini adalah dia punya pandangan hadapan. Nak pandang apa ni? Okey, daripada pandangan hadapan cikgu lorekkan dulu. Cikgu lorekkan apa yang cikgu nampak. Okey. Cikgu lorekkan dulu apa yang cikgu nampak. Jadi, kalau kamu pening lah. Kamu pening, cikgu saya betul-betul tak nampak. Kalau kamu tak nampak, apa yang kamu kena buat? Minta tolong orang belakang. Macam exam kan, kalau kamu tak nampak tu kamu minta tolong orang tepi. Okey, ni minta tolong orang belakang. Okey, jadi bentuk yang kita kena nampak ni mesti dalam keadaan segi empat. Sebab apa? Sebab dia ini base dia, ni adalah dia punya asas. Ini adalah dia punya asas. Okey, maksudnya kita boleh je terus tulis bentuk segi empat tu. Boleh sahaja tulis bentuk segi empat tu. Walaupun dekat sini kamu rasa pening, kamu rasa macam nak tulis macam mana ni, bentuk macam ni, ada ke bentuk macam ni? Kamu tak perlu tulis macam tu. Kamu tulis bentuk tapak. Tapak dia dekat sini dia bentuk segi empat. Bila dia bentuk segi empat, kamu akan nampak gambaran dia segi empat. Lepas tu kamu pandang, bila kamu pandang daripada hadapan, dia ada satu garisan sengit. Mana garisan dia? Cikgu tunjuk dekat sini. Garisan dia dekat sini adalah daripada bucu pergi kepada bucu. Mana cikgu tahu dia bucu? Tengok garis putus-putus ni. Untuk garis putus-putus ni adalah dia jatuh dekat sini. Maksudnya sini adalah bucu dia. Dan sini adalah bucu dia. Jadi dekat sini kita dapat apa? Kita dapat satu garisan straight sampai sini. Dia tak ada garis. Dia tak ada garisan putus-putus. Sebab apa? Semua garisan kita nampak. Jadi ini adalah pandangan hadapan. Jelas ke semua? Jelas.
Okey. Okey, cikgu saya confuse yang sisi tadi. Jangan confuse, jangan confuse. Sisi ni kalau kamu rasa pening, kalau kamu pening, minta tolong orang belakang. Macam mana nak minta tolong orang belakang? Okey, bila kita nak minta tolong orang belakang, kita akan nampak bentuk dia macam ni. Kita akan nampak bentuk dia macam ni. Okey, cikgu tunjuk. Okey, bentuk yang kita akan nampak dia akan bentuk ni. Nampak ni. Okey, kalau cikgu dah minta tolong orang belakang, terang-terang dekat sini, cikgu akan nampak bentuk dia macam ni. Jadi kenapa cikgu tak pekatkan yang ni? Ini adalah garisan dia punya tersembunyi. Ini adalah garisan dia punya tersembunyi. Jadi bila dia garisan tersembunyi dekat situ, untuk pandangan daripada kanan ni, kita nampak bentuk petak. Jadi dia sebenarnya adalah petak. Jadi yang ni sebenarnya adalah garisan yang tersembunyi. Minta tolong orang belakang ni. Minta tolong dia punya tapak. Kenapa? Sebab dia punya tapak tu adalah dia punya ukuran, orang kata ukuran benchmark. Dia takkan besar daripada benda tu dan dia takkan kecil daripada benda tu. Okey. Ini adalah soalan nombor 16. Cikgu tunjuk dekat situ supaya kamu boleh faham lah macam mana nak nampak. Kita fokus kepada cara nak nampak je dulu. Sebelum kita pergi kepada soalan lain. Okey, jelas ke soalan 16 ni yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang pilih satu bentuk lagi. Nak nombor berapa? Bagi tahu je cikgu. Cepat. Nak nombor berapa? 19. Tak dengar? 19. 19. Okey, cikgu tunjuk soalan nombor 19. Okey, jadi masing-masing boleh pergi ke nombor 19. Masing-masing boleh tengok kepada nombor 19. Apa yang cikgu tunjuk dekat sini, lain orang, lain cara faham. Tapi sepanjang penerangan daripada cikgu ni, cikgu bagi tips untuk kamu jawab. Okey, jadi kita pergi dahulu kepada pandangan pelan ataupun kita pergi kepada pandangan atas. Kita pergi kepada pelan ataupun atas. Jadi pandangan pelan, pandangan atas, kod-kod ada yang confuse. Walaupun dekat sini kalau kita nampak daripada pandangan pelan, ini adalah apa yang kita nampak. Ini adalah apa yang kita nampak. Jadi itu yang kita nampak. Cikgu pening. Kalau pening, kamu pandang dekat dia punya bawah. Kamu dapatkan dia punya tapak. Jadi sebenarnya walaupun macam-macam bentuk dia bentuk apa ni? Dia bentuk segi empat tepat. Dia bentuk segi empat tepat. Okey. Jadi bentuk dia dekat sini akan dapat segi empat tepat. Dia akan dapat segi empat tepat. Jadi inilah bentuk dia. Bentuk segi empat tepat. Ni kamu jangan terconfuse pula. Cikgu punya ni kadang-kadang dia nak sengit tu dia jadi macam tak betul sikit. Okey, jadi bentuk segi empat tepat dekat sini. Tengok cikgu keluarkan ukuran dia. Panjang sini 5, maksudnya sini adalah 5. Dan panjang dia dekat tepi ni kamu tak tahu berapa. Kamu tengok dekat sini. Sini adalah 4. Jadi pandangan dia dekat sebelah sini adalah 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey, itu tapak. Itu baru tapak. Isi dia dekat dalam macam mana? Isi dia dekat dalam macam mana? Isi dia dekat dalam baru kamu pandang satu-satu. Untuk pandangan yang pertama adalah cikgu buat dia macam ni. Cikgu akan nampakkan dia jadi macam tu. Okey. Jadi ada satu garisan tambahan dekat sini. Mana garisan dia? Yang ni. Mana ukuran dia? Ukuran dia adalah sebanyak 1. Kita bawa 1 ke bawah. Kita bawa 1 ke bawah. Jadi dekat sini kita dapat dia punya panjang. Okey, 1 dekat situ. Habis dah. Okey. Okey, lepas tu pandangan daripada atas seterusnya, pandangan daripada atas seterusnya yang kita nampak, okey, yang ini. Yang ini dia sampai bucu. Yang ini dia sampai bucu. Ni tak nampak. Sorry. Yang ni tak nampak. Yang ini dia sampai bucu. Macam mana cikgu tahu dia bucu? Ni bucu ni adalah benda yang sama dekat situ. Jadi bila dia sampai bucu, dekat sini adalah ukuran dia 2. Cikgu letak dia 2 dekat sini. 2. Jadi cikgu tarik kat mana? Cikgu tarik tengah-tengah daripada 2.
habiskan dekat situ. Cikgu yang sebelah ni automatik kamu akan dapat, kamu akan dapat. Kalau sini 2, okey. Okey, kalau sini 2 maksudnya sini 2 juga. Maksudnya sini adalah 2 juga. Ini adalah jawapan daripada atas. Boleh faham ke? Boleh. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey, habis dah dekat situ. Tengok betul-betul ini adalah pandangan pelan. Okey, sekarang cikgu pergi kepada pandangan sisi kanan. Okey, kita pergi kepada pandangan sisi kanan. Okey, untuk pandangan daripada sisi kanan, masing-masing boleh tengok apa yang cikgu akan nampak ni. Okey, jadi kat sini cikgu buat warna hijau pula. Okey, ini adalah pandangan sisi kanan. Bila cikgu pergi kepada sisi kanan, masing-masing boleh tengok. Kalau dekat sini, cikgu akan nampak ini. Lepas tu, ini. Lepas tu, yang ni yang ni cikgu tak nampak. Yang ni cikgu tak nampak. Sebab apa? Sebab dia dah selari dengan yang ni. Dia dah selari dengan yang ni. Okey. Itulah pandangan yang kita akan nampak. Cikgu confuse. Kalau confuse, ingat kalau confuse, nasihat daripada cikgu untuk semua orang yang confuse, kita pergi tengok kepada tapak. Tapak sebagai benchmark. Okey, ni dia punya tapak, ni dia punya tapak, ini dia punya tapak dan ni dia punya tapak. Maksudnya bentuk dia akan jadi petak je. Dia akan jadi bentuk yang petak. Okey. Lepas tu nak buat apa isi dalam dia? Ambil ukuran dia supaya kamu boleh nampak. Okey, sini 1. Maksudnya naikkan kepada 1. Jadi bila kamu dah naikkan kepada 1, bentuk dia dekat sini adalah kamu akan nampak segi 4. Jadi dekat sini kamu unjurkan situ segi 4. Itu yang pertama. Okey. Jadi habis dah dekat situ. Bila cikgu pergi kepada yang seterusnya, dekat sini kita akan nampak ada apa? Kita akan nampak kalau panjang keseluruhan dia daripada sini pergi kepada sini, panjang keseluruhan dia adalah 4. Ini adalah 4. Jadi dia ada pembahagian. Mana pembahagian dia? Kamu tengok dekat sini. Oh, dia ada bahagi dekat situ. Jadi bila dia ada bahagi dekat situ, kita tengok apa ukuran yang terlibat. Ukuran yang terlibat dekat sini dia ada tulis 2. Jadi ambil ukuran 2 tu, kamu pergi kepada ukuran 2. Jadi dekat sini kamu akan nampak dia punya pembahagian. Kamu akan nampak dia punya pembahagian. 1 untuk condong. Condong yang mana? Ini adalah bahagian A. Ini adalah A dia. Ini adalah B dia. Walaupun dia sangat, kita akan nampak ukuran daripada pandangan sisi kanan macam ni. Macam ni. Macam ni. Okey, jelas ke semua? Jelas ke? Boleh dapat ke tips-tips daripada cikgu tu? Boleh. Okey. Okey, cikgu dah pergi kepada sisi kanan, kita pergi pula kepada pandangan hadapan. Kita pergi pula kepada pandangan hadapan. Okey, kita pergi kepada pandangan hadapan, kita buat satu-satu Okey, pandangan hadapan dekat sini, cikgu nak buat warna apa Okey, cikgu buat warna merah lah. Okey, pandangan hadapan dekat sini, inilah kita akan nampak. Maksudnya bentuk dia macam mana? Bentuk dia akan jadi macam ni. Dia tak lurus sikit. Garisan ni dia tak lurus sikit. Jadi yang kita akan nampak bentuk dia jadi macam ni. Kalau pening, ambil ukuran. Nak confirmkan ke, kalau pening ke ataupun nak confirmkan ke, ambil ukuran. Ukuran apa? Atas dia 3. Tepi dia dekat sini adalah 3. Bawah dia 5. Jadi sini adalah 5. Ni adalah 5. Dan tinggi ni berapa? Tinggi ni adalah 1. Okey, ni adalah 1. Okey, dah siap ke cikgu soal kamu? Dah siap ke agak-agak? Dah siap ke agak-agak? Belum. Belum. Jadi kalau belum dekat sini, kamu tengok dekat sini. Dia ada apa? Dia ada satu garisan tersembunyi. Mana garisan tersembunyi dia? Garisan tersembunyi dia, ni garisan tersembunyi dia. Dia ada satu bentuk macam tu.
Jadi itulah gunalah garisan tu. Nak dapat macam mana cikgu? Confuse. Confuse tengok ukuran. Kalau confuse tengok ukuran. Okey, sini 1. Maksudnya sini adalah 1. Okey, daripada titik bucu ni kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Jadi bila dia nak turun ke bawah, turun sebanyak berapa? Okey, sebanyak tengok pula pandangan daripada sini. Kalau sini 1, maksudnya dia turun sini adalah berapa? 2. Jadi ambil ukuran dekat situ, dia turun sebanyak 2. Dia turun sebanyak 2. Okey, lepas tu daripada situ bawa dia pergi ke bucu tu. Bawa dia pergi kepada bucu tu. Ni. Ni adalah 2. Okey. Ni okey, ini cikgu padang. Okey, jadi inilah jawapannya. Betul tak cikgu buat ni? Cikgu nak soal kamu. Betul tak cikgu buat ni? Tengok. Kenapa salah? Bagi tahu cikgu, kenapa salah? Garisan. Ya, dia ada garisan yang tersembunyi dekat sini. Jadi, cikgu kenalah potong dia dekat sini. Ni 1, 1, 1, 1. Itulah garisan tersembunyi. Barulah betul. Kenapa garisan tersembunyi itu ada? Garisan tersembunyi, ingat kalau kita pandang daripada hadapan, yang ini kita panggil yang nyata. Yang nyata, yang real yang kita nampak. Dan kalau kita tak nampak, tapi kita faham ada perubahan bentuk di sebalik garisan nyata tu, kamu kena tunjuk juga. Ingat, garisan tersembunyi adalah ada apabila ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk. Jadi ini adalah perubahan. Dia ada berlaku perubahan bentuk. Kalau kamu tak lukis garisan tersembunyi, maksudnya bentuk kamu tu macam mana? Bentuk kamu dia akan jadi macam ni. Cikgu tunjuk dia akan jadi macam ni. Untuk siapa-siapa yang lukis tanpa garisan tersembunyi, bentuk dia adalah macam ni. Ini adalah bentuk yang tanpa garisan tersembunyi. Tapi bila kamu lukis garisan tersembunyi, kamu boleh dapat bentuk ni. Nampak tu? Walaupun kamu tersilap garisan tersembunyi tu, dia dah ubah dah bentuk tu. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi ini adalah 2. Ni 2 lah. 3 tolak dengan 1, dapatlah 2. Okey. Jadi itulah cara nak selesaikan soalan 19. Inilah macam mana cikgu keluarkan macam mana untuk jawab soalan 19 dekat sini. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu lagi contoh. Cikgu nak jawab untuk homework sama-sama. Walaupun sekarang pukul apa? Walaupun anak 9.30, cikgu tak boleh assume semua orang faham lagi. Okey, jadi dekat sini masing-masing buka homework. Buka homework. Okey, bagi tahu cikgu mana nak cikgu selesaikan lagi. Cepat. Siti Nur Aini, mana nak cikgu selesaikan lagi? Nombor berapa? Bagi tahu je nombor berapa, nanti cikgu selesaikan. Tak ada? 23 tu. Nombor berapa? 23. Oh, 23 23 ada Ada ke 23? Mana ada 23? Ada Okey. Cikgu tak download 23. Sekejap cikgu pergi. Sekejap cikgu download sekejap Kita pergi kepada soalan nombor 23. Okey. Sekejap cikgu share balik skrin cikgu. Senang je ni. Dapatkan dia punya konsep je. Dapatkan dia punya konsep. Tak kisahlah bentuk tu berubah macam-macam mana pun. Tak ada masalah. Okey. Nak nombor 23 Okey. Tak ada masalah. Cikgu akan buat kat depan. Okey. Tengah tengok ke semua? Tengah, cikgu. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 23. Masing-masing boleh tengok. Untuk soalan 23, cikgu akan lukis dulu gambar dia punya daripada pelan.
Kita akan buat daripada pelan. Ingat, ukuran yang dibagi bukan saja-saja. Okey, jadi dekat sini kita pergi pula kepada pelan. Cikgu buat warna merah. Okey, jadi untuk pelan dekat sini, kamu akan nampak yang ni, kamu akan nampak yang ni, kamu akan nampak yang ni. Cikgu tak nampak lah apa benda tu cikgu cakap. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kalau pening, ingat cakap cikgu. Kalau pening, sila buat tapak dia. Sila tengok dia punya tapak. Tapak dia sini adalah 5 kali 5. Sorry cikgu punya ni sengit sikit. Jadi kamu tak nampak lurus tu. Okey, jadi dekat sini ini adalah 5. Ini adalah 5. Lukis dulu 5 darab 5. 5 darab 5 ni adalah panjang 5, tinggi 5 lah. Okey, lukis dulu 5 darab 5. Okey. Jadi dekat sini ini 5, ini 5. Okey, ini 5. Lepas tu yang bawah pun 5. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, lepas tu masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Okey, kalau dekat sini, kita pergi kepada bentuk yang pertama. Kita pergi kepada bentuk yang pertama. Dekat sini kita dapat ni. Yang ni dia punya petak adalah 1 darab 1. Okey, cikgu pakai warna-warni cikgu pakai warna-warni. Okey, dia punya petak yang belah bawah ni cikgu keluarkan, cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat ni 3, ini 3. Jadi ini adalah 3 dan ini adalah 3. Jadi nak buat mana dulu? Buat yang warna biru dulu. Buat yang warna biru dulu. 5 tolak 3, kamu akan dapat berapa? 2. Maksudnya jarak sini, 1. Jarak sini pun adalah 1. Jadi dekat situ kamu akan dapat bentuk yang warna biru dulu. Bentuk yang warna biru, jarak dia adalah 1. Cikgu buat ukurannya, nampak tahu ukuran dia. Nak bagi sama, tak apalah cikgu buat sama. Okey, jap ni. Bagi sama sikit Okey, jadi dekat sini kita dah dapat bentuk yang warna biru tu. Jelas ke untuk bentuk warna biru? Boleh faham ke? Boleh. Ni bentuk warna biru ni yang ni tau. Ni bentuk warna biru ni. Okey, ni bentuk warna biru. Okey, dan ini adalah bentuk warna merah. Tengok ni, tengok. Ni adalah bentuk warna merah. Cikgu dah tapakkan dia dekat situ. Akhir sekali cikgu buat bentuk warna merah yang dekat atas pula. Okey, bentuk warna merah dekat atas ukuran dia adalah 1, 1. Sekarang ni 3. 3 tolak dengan 1 maksudnya dia berada di tengah-tengah. 3 ni 3 tau. Mana yang 3 tu cikgu? Tak nampak. Okey, cikgu tunjuk ni. Okey, panjang sini adalah 3. Dan panjang sini adalah 3. Yang cikgu ambil 1 tu apa? Nak ambil jarak daripada dia punya sisi ke sisi. Okey, sekarang cikgu buat pula yang warna merah. Kalau cikgu cakap sini 1, maksudnya pergerakan dia 1 juga. Ni bentuk dia. Jadi ini 1, ini pun adalah 1. Jadi ini adalah gambaran pelan. Ini ataupun cikgu cakap atas. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey, ni tahu cikgu tunjuk ni. Ambil tips. Setiap penerangan daripada cikgu, lain orang, lain cara pemahaman dia. Tapi tips tu tak berubah. Ada orang faham pandang tapak dulu. Ada orang faham lorekkan dulu. Ikutlah mana-mana yang memudahkan urusan kamu. Habis dah untuk pelan. Okey. Jadi cikgu teruskan pula kepada pandangan hadapan. Cikgu buat berserta penerangan. Okey, cikgu pergi kepada pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan hadapan cikgu pakai warna hijau. Okey, ni adalah pandangan dia. Sisi kanan. Sisi kanan.
Okey, untuk sisi kanan masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk sisi kanan kita takkan nampak dia segi empat. Kenapa? Kalau dia segi empat dekat sini, dia akan tunjuk macam ni. Dia akan tunjuk macam ni. Tapi masalahnya dia tak dia tak segi empat. Jadi apa yang kita nampak dekat belah bawah tu? Untuk yang belah bawah ni, mana ukuran dia? Ni. Ni. Kenapa tak segi empat? Kalau dekat atas dia 3, bawah dia 5, macam mana nak bentukkan segi empat? Jadi dekat sini kita dapat bentuk dia macam mana? Untuk belah atas dia adalah 3 dan belah bawah dia adalah 5. Ni. Okey. Nanti kamu buat pakai pembaris tau. Okey, ni adalah 5, ini adalah 3. Cikgu keluarkan ukuran dia. Ini 3, ini 5. Kemudian dia tinggi dia. Okey, cikgu pergi kepada tinggi dia. Tinggi dia dekat sini, dia pakai bucu yang sama. Mana bucu yang sama? Dia lekat dekat sini. Dia bucu yang sama. Jadi bucu yang dia pakai adalah yang ni dengan yang ni. Nak tinggi berapa jauh? Nak tinggi berapa lama? Nak tinggi mana? Senang cerita. Nak tinggi mana? Ni 1. Okey, jadi dekat sini kita naikkan dia sebanyak 1. Dan bila kita dah naikkan dia sebanyak 1, dekat sinilah kita dapat ukuran bentuk yang seterusnya. Akhir sekali, bila kita nak pergi kepada bentuk yang terakhir, pastikan dia berada di tengah-tengah. Pastikan dia berada di tengah-tengah. Jadi inilah jawapan untuk pandangan sisi kanan. Kenapa cikgu cakap dia tengah-tengah? Okey, sebab ini adalah 1 dan ini adalah 3. Jadi macam mana macam mana kita nak letak 1 tu berada di tepi sekali. Kalau dia berada di tepi sekali, tengok tau. Okey, tengok. Okey, kalau cikgu cakap dia berada bukan tengah-tengah. Tengok. Okey, ini 3. Ini adalah 3. Maksudnya cikgu bahagi kepada 3 bahagian. 1 tu maksud cikgu tengah-tengah. Senang cerita macam tu. Sebab itulah dia berada di tengah-tengah. Kalau dia 2, maksudnya dia sengit. Dia sengit macam mana? Dia sengit jadi macam ni. Dia sengit jadi macam ni. Cikgu, point. Kalau ada point tak ada lagi dalam ni. Point tak ada lagi dalam ni. Kita ambil nombor bulat sahaja dahulu. Okey, jelas ke untuk pandangan sisi kanan? Jelas. Okey. Dan akhir sekali, pandangan sisi hadapan. Okey, untuk pandangan sisi hadapan, cikgu tunjuk Untuk pandangan sisi hadapan, tengok betul-betul. Okey, pandangan sisi hadapan dia dekat sini. Pandangan sisi hadapan adalah sama macam kita pandang. Kenapa dia ke bawah ni? Sekejap. Kejap. Cikgu punya nota, cikgu nak bagi kemas sikit. Okey. Okey, barulah 6. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, pandangan daripada hadapan adalah sama sahaja dengan pandangan daripada sisi kanan. Contoh. Sekarang, bukan contoh, cikgu buat terus. Okey, pandangan dia kalau daripada pandangan hadapan, sama sahaja bentuk dia dengan pandangan daripada sisi kanan. Sama je. Jadi dekat sini, jawapan dia adalah sama juga. Ini adalah dia punya jawapan daripada sisi hadapan. Jadi yang kita boleh lorek dekat sini ni. Jelas ke? Boleh faham ke yang tu? Boleh. Okey, baik. Jadi itulah cara nak keluarkan dia. Mungkin ada yang pening daripada sisi atas, ada yang pening daripada sisi kanan, dan yang ini cikgu tunjuk pada pandangan hadapan. Cikgu bukan tunjuk saja, cikgu tunjuk sekali dengan penerangan. Okey. Jadi kita cuba buat satu soalan sama-sama, boleh ke? Boleh.
Okey. Okey, jadi masing-masing masing-masing alang-alang tu okey buka balik yang ni cikgu bagi ni ada 4 page ni. Kita akan cuba buat satu. Cikgu nak cuba buat satu. Irdina boleh ke Irdina cikgu buat satu ni? Kita buat sama-sama satu. Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi masing-masing berdasarkan penerangan daripada cikgu tadi, cuba selesaikan soalan nombor 25. Untuk siapa-siapa yang tak print lagi yang hari tu, boleh tengok dekat depan. Dapatkan ketiga-tiga pandangan berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Okey, cuba dapatkan. Hazim, rasa-rasa okey tak tu nak buat tu? Boleh go. Okey, cikgu nak tengok ni berapa orang boleh nampak. Berapa orang boleh nampak apa orang kata? Garisan tersembunyi. Ni apa? Okay. Scarlett dapat buat tak Scarlett? Tengah buat cikgu. Tak dapat? Tengah buat. Tengah buat. Cikgu nak tanya Ammar. Ammar boleh buat tak tu Ammar? Tengah cuba je. Okey, baik. Okey, siapa-siapa yang ada masalah nak selesaikan boleh WhatsApp cikgu Cikgu okey je. Nanti cikgu tunjuk. Aulia, rasa-rasa dapat buat tak ni Aulia? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey, baik masing-masing boleh cuba buat. Cikgu tunggu.
Cikgu tunggu Ada siapa-siapa ada nak tanya cikgu soalan, tanya je cikgu jawab. Okey, cuba cikgu tunggu. Cikgu nak tanya. Afham dapat buat tak Afham? Tengah buat ke? Tengah buat. Ui, susah ke ni? Tak ada siapa hantar lagi ni. Edina, susah ke Edina? Confusing sikit. Confusing. Okey. Cikgu pandangan depan tu saya tak pasti nak buat macam mana. Okey, tak apa-apa. Nanti cikgu akan terangkan. Okey. Cikgu, saya tak ukur betul-betul. Tak apa. Tak ukur betul-betul pun tak apa. Okey, 2 minit lagi. Cikgu bagi masa. Okey. Cikgu nak tanya Scarlett. Scarlett dapat tak ke confuse? Dapat cikgu. Dapat. Tanya siapa lagi Arisa. Arisa dapat tak Arisa? Alia. Alia dapat tak Alia? Mana ni? Cikgu nak tanya siapa lagi Damia ada ke Damia tadi? Amna Syofia dapat tak Amna? Uish. Oh, Damia terkeluar. Okey. Okey, jadi masing-masing habis dah masa. Tengok betul-betul tahu cikgu buat. Okey, bagus. Ramai yang dapat. Ramai juga yang tak dapat. Ada beberapa yang hantar. Ada banyak lagi yang tak hantar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan selesaikan. Boleh ke? Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah Ya, cikgu. tengah. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu buat pelan. Pelan ataupun atas. Okey, untuk yang atas, untuk siapa-siapa yang confuse. Untuk siapa-siapa yang confuse. Walaupun dia banyak bentuk dia dekat sini, kalau kita rasa kita confuse, kita tengok terus kepada tapak dia. Tapak dia tak pening. Maksudnya tapak dia bentuk segi 4.
Maksudnya kamu boleh terus ambil tapak dia. Daripada ukuran tapak dia, kamu boleh ambil ukuran dia segi 4. Itu yang pertama. Itu adalah yang pertama. Maksudnya tak perlu nak risau. Tak perlu nak risau tapak dia bentuk macam mana pun. Jadi bila kita ambil daripada situ, kita akan nampak ukuran belah tapak tu, sini adalah 5. Sini adalah 5. Jadi cikgu tulis ini 5. Dan cikgu tulis sini 4. Jadi cikgu keluarkan sini 4. Okey, sampai situ semua jelas ke? Nak dengar sikit suara? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, habis dekat situ, cikgu bawa pergi kepada sebelah. Okey, kita tengok apa yang kita boleh dapat. Maksudnya kenapa cikgu buat dulu 4 Kenapa cikgu buat dulu 4 ni? Cikgu buat 4 ni supaya kamu nampak base dia. Orang kata benchmark dia. Dia tak akan keluar daripada segi 4 ni. Dia tak akan keluar daripada tapak ni. Okey. Jadi dekat sini bila kita dah pergi kepada dia punya tapak, kita tengok pula. Kamu nak ambil mana dulu? Terserah. Dia ada 3 bahagian. Mana 3 bahagian dia? Ini bahagian yang pertama. Ini bahagian yang kedua. Dan akhir sekali, ini bahagian yang ketiga. Cikgu namakan ini bahagian A, ini bahagian B, ini bahagian C. Oh, cikgu nak buat bahagian C dulu. Tak ada masalah. Kalau sini 5, sini 3. Jadi bila sini 3, kita tolak 5, tolak dengan 3. Maksudnya panjang sini 2. Jadi kita ada apa dekat situ? Kita ada dia punya ukuran. Mana ukuran dia? Ini ukuran dia. Jadi kalau daripada atas kamu tak nampak sangat dia, kamu akan nampak dia straight sahaja. Itulah maksud dia. Okey, kemudian kita pergi kepada dia punya ukuran. Kalau panjang penuh adalah 4, sini adalah 2. Jadi baki sini adalah 2 juga. Jadi maksudnya kat sini dia bahagi kepada 2 bahagian. 2. Jadi untuk kita nampak bahagian A dengan bahagian B, kita belah tengah. Kita belah tengah sama panjang. Jadi untuk siapa-siapa yang still tak nampak, okey, ini bahagian A kita. Cikgu buat ni bahagian A. Dan ini adalah bahagian B kita. Dan akhir sekali ini adalah bahagian C kita. Jadi ni jawapan dia punya pelan ataupun dia punya pandangan atas. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Damia boleh faham tak Damia? Boleh. Okey, habis tahu pandangan atas. Okey, jadi dekat sini cikgu akan buat pula dia punya pandangan depan ataupun pandangan sisi kanan. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey, cikgu buat dulu pandangan dia punya sisi kanan. Masing-masing boleh tengok. Untuk pandangan sisi kanan, cikgu confuse kalau kamu confuse. Mula-mula sekali kamu lorekkan. Tadi cikgu buat tapak, sekarang cikgu lorekkan. Untuk cikgu lorekkan dekat sini, cikgu akan nampak bentuk dia bentuk segi 4. Bentuk segi 4. Kalau kita tengok kepada dia punya tapak, dia akan dapat bentuk segi 4. Macam mana tu? Okey, ini adalah bentuk segi 4 yang pertama. Dan ini adalah bentuk segi 4 yang kedua. Maksudnya kalau kita pandang daripada pandangan hijau, dia tak ada sangat-sangat. Dia akan dapat satu bentuk yang bergaris lurus. Okey, kalau panjang dia ni 1, maksudnya dekat sini ni adalah 1. Belah atas tu, kita ambil daripada situ 1 sahaja. Jadi itulah cara nak menyelesaikan. Panjang penuh dia berapa? Ambil yang ada tinggi dia. Okey, sini 2. Cikgu tulis. Okey, sini adalah 2. Sini adalah 1. Jadi panjang penuh dia adalah 3. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, kalau habis dah tahu dekat situ. Okey, jadi sekarang ada garisan tersembunyi dekat sini. Mana garisan tersembunyi? Kenapa cikgu cakap ada garisan tersembunyi? Okey, kita tengok. Panjang ni 1, tapi dia ada 2 dekat atas dia. Maksudnya dia ada daripada bawah
2. Ingat ni bawah dia ke atas ni. Ni bawah dia ke atas ni. Tu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama kita dah dapat tapak dia. Kita dah dapat tapak dia ni. Nak panjang mana? Panjang dia okey ni 2, ini 2. Maksudnya dia bahagi kepada 2 bahagian. Panjang penuh apa? Panjang penuh 4. Okey, jadi dekat sini kita dapat satu garis yang tersembunyi. Jadi ini adalah garisan yang garisan tersembunyi dia. Okey, jadi cikgu buat macam ni lah. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan kalau cikgu pandang daripada sisi kanan. Ini adalah jawapan sisi kanan. Jelas ke semua? Cikgu pandang daripada sisi kanan tu boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okey, habis dah. Cikgu sekali dengan penerangan supaya kamu boleh faham. Kenapa macam tu, kenapa macam ni. Okey, jadi untuk daripada pandangan hadapan, kita fokus kepada pandangan hadapan. Kalau pandangan hadapan ni yang kita akan nampak adalah yang ni. Yang ni. Yang ni. Alamak, cikgu confuse lah. Kalau confuse, kalau kamu still confuse, kamu tengok kepada dia punya tapak. Macam mana nak tengok dia punya tapak? Maksudnya dia punya hujung. Kamu selarikan dia punya hujung tu macam mana? Sekejap cikgu tunjuk. Okey, ni cikgu bawa dia ke sini. Cikgu selarikan dia punya hujung. Kalau kita pandang daripada sini, kita pandang daripada sini, cikgu selarikan dia punya hujung. Cikgu akan dapat ni. Ni bentuk dia. Ni adalah bentuk dia. Okey, jadi daripada situ, daripada sini, daripada dua maklumat ni, kita dapatkan dulu bentuk tapak dia. Ni bentuk tapak dia. Maksudnya macam ni bentuk tapak dia. Ni adalah bentuk tapak dia. Okey, kalau kamu nak letak ukuran, ukuran dia ada dah dekat situ. Panjang dia 5. Jadi sini adalah 5. Tengok cikgu tulis. Tinggi ni adalah 2. Dan cikgu pergi kepada tinggi mana? Okey, ni cikgu terletak ni. Cikgu ke bawah kan lagi Okey, jadi tinggi ni. Okey, ini adalah 1. Jadi bila kita tengok dekat situ dia ada 3 dekat sini Ni panjang ni adalah 3 dan tinggi ni adalah 1. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, ni segi 4 yang cikgu nak tulis ni, panjang dia ni 3 dan sini adalah 1. Jadi cikgu lukis ini adalah 3. Okey, sini adalah 1. Jadi dekat sini kita dapat apa? Kita dapat pula satu lagi bentuk macam ni. Jadi inilah jawapan kalau kita pandang daripada mana? Kita pandang daripada sini. Ni jawapan dia. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara cikgu selesaikan tu? Boleh. Okey. Okey, jadi boleh tengok boleh tengok. Daripada pandangan pelan, cikgu selesaikan daripada pandangan pelan, daripada pandangan sisi kanan, daripada pandangan hadapan. Macam mana cikgu selesaikan ni? Cikgu guna 2 maklumat ni. Ada masa cikgu pandang ke belakang. Ada masa cikgu terus dapatkan dia punya ukuran. Jadi tahniahlah kepada yang mencuba. Tahniah. Jadi dekat sini boleh tengok betul-betul supaya kita tak confuse satu ukuran pun. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Syifa, ada soalan tak nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Hazim ada soalan tak nak tanya Hazim? Tak ada, cikgu. Tak ada. Cikgu nak tanya Ashfa Damia. Ashfa Damia ada soalan tak? Mana Ashfa Damia? Hilang lah. Cikgu nak tanya Hazim dah. Afham jelas ke Afham? Jelas. Okey, kita cuba lagi satu soalan. Tapi untuk soalan yang kita nak cuba, kita tak pergi dah dekat sini. Kita pergi kepada soalan di hadapan.
kita pergi kepada soalan yang lebih kompleks. Inilah soalan macam ni lah bentuk-bentuk soalan akhir tahun kamu. Digabungkan. Okey, jadi setengah jam je lagi kelas kita, tak lama dah yang tinggal. Tak lama dah. Okey, masing-masing boleh buka worksheet yang cikgu ada hantar dekat dalam WhatsApp group. Cikgu sebenarnya cikgu nak ajar yang ni hari ni. Cikgu nak ajar yang ni. Masing-masing boleh tengok Bukannya cikgu nak ajar lukisan je setiap masa. Jadi sebenarnya cikgu nak ajar cara mengeluarkan gambar pelan ataupun sisi tak apa. Ni tengok kat depan. Ni cikgu nak ajar ni hari ni. Cikgu nak ajar ni. Tapi sebelum cikgu nak ajar ni, cikgu kena confirmkan dulu kamu dah boleh buat cara nak selesaikan yang tadi. Ini kita panggil unjuran. Kita panggil unjuran. Maksudnya apa? Dia tak bagi gambar. Dia tak bagi gambar. Tapi dia bagi gambar gambar ataupun gambar paksi untuk dongakkan depan, dan dia bagi pula gambar paksi untuk gambar pelan. Jadi cari dongakan sisi. Macam mana kita nak buat tu? Itu nanti cikgu ajar. Itu nanti cikgu ajar. Jadi last soalan untuk gambaran, untuk melukis pelan, cikgu nak masing-masing selesaikan soalan di hadapan. Cikgu tunjuk Okey, yang pertama cikgu nak kamu cari pandangan daripada C. Yang kedua, cikgu nak kamu cari pandangan daripada D. Akhir sekali pandangan daripada A. Buat 3 pandangan untuk soalan ni. Senang je, senang je. Okey, jadi boleh cuba buat. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya cikgu, tanya je. Cikgu buka soalan untuk kamu semua. Cikgu. Ya. Ni nak ikut ukuran betul ke tak? Okey, ni kalau ukuran betul kamu nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun boleh. Tapi untuk soalan ni, cikgu nak masing-masing tulis huruf beserta huruf. Cikgu nak masing-masing sertakan sekali dia punya huruf. Contoh, kalau cikgu nak lukis dia punya gambar segi 4 ni, cikgu kena buat VUXT. Cikgu keluarkan, cikgu kena lukis VUXT. Kalau dia bertindih macam mana? Contoh, T dia ada belah bawah. S macam tu. Ini kalau dia bertindih 3 macam mana? Q, P. Bertindih dia macam tu. Cara nak selesaikan dia. Okey. Boleh cuba jawab. Bertindih ataupun tak bertindih. Tengok betul-betul Aulia, rasa boleh buat tak ni? InsyaAllah boleh cikgu. InsyaAllah, mantap. Edina, rasa boleh buat tak ni Edina? Boleh cikgu, boleh. Okey. Scarlett. Scarlett boleh cuba tak tu? Boleh cikgu. Okey. Ammar, yang nama apa Microsoft Team panjang-panjang tu. Ammar ke? Ya. Ammar, rasa-rasa boleh buat tak ni? Cuba kot. Kita cuba kita cuba. Boleh? Okey. Cuba tahu semua Jangan risau, betul ke salah tu orang kata adat lah, adat belajar. Mana ada orang belajar sentiasa betul.
Cikgu tunggu Cikgu macam lama ni duduk diam ni. Kita sembang-sembang lah. Cikgu nak tanya siapa ni? Siapa nak sembang ni? Cikgu nak tanya. Afham. Ya. Ya. Afham dapat buat tak ni? Agak-agak. Baru sampai D. Oh, baru sampai. Okey, bagus. Ya. Okey. Mana Arisa? Arisa ada tak tu kat situ? Arisa? Ada cikgu. Arisa dapat buat tak tu? Ke pening? Tengah cuba. Tengah cuba. Okey. Semua orang cuba tahu. Jangan risau. Jangan risau. Cikgu tolong. Ada 2 ke Ammar? Cuba buat. Nanti cikgu bantu. Kalau tak nak tanya cikgu apa-apa, cikgu bosan ni. Aulia ada nak tanya cikgu tak? Tak ada cikgu, tengah ada confuse sikit cikgu, sekejap. Okey. Cikgu bagi masa 3 minit tau. Okey, alhamdulillah. Cikgu nak ukuran dia ke? Kalau boleh kalau kamu rasa kamu mampu untuk keluarkan ukuran, keluarkan. Kalau rasa tak dapat nak keluarkan, tulis huruf je. Cikgu macam mana nak tahu satu garis yang tersembunyi? Kalau nak garis yang tersembunyi ni, garis yang tersembunyi ni, apa masuk garis tersembunyi? Okey, cikgu tulis masuk garis tersembunyi. Garis tersembunyi. Contoh, garis yang tersembunyi adalah garisan nyata yang tidak terlihat. Mana garisan nyata? Semua garisan yang cikgu pekatkan dekat sini, semua garisan nyata. Semua garisan yang kamu nampak ni, semua ni garisan nyata. Contoh. Cikgu tunjuk. Sambil-sambil tu, kamu boleh buat. Okey, ni adalah garisan nyata. Kalau cikgu pandang daripada sini, untuk garisan nyata di belakang ni, cikgu tak boleh tulis garisan nyata. Sebab kalau cikgu pandang daripada sini, garisan yang ni E ke M, dia akan jadi garisan tersembunyi. Macam tu cara dia. Daripada sini. E, M. Semoga menjawablah kepada yang bertanya.
Keliru nak cari. Cikgu garisan sembunyi tu tak keluar lagi. Ada tu garisan tersembunyi. Keliru nak cari. Okey, tak apa, tak apa. Okey, bagus Edina. Tak. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu tak marah pun kalau kamu apa? Kalau kamu confuse. Sebab memang selalu orang confuse. Sebab itulah soalan ni masuk SPM. Soalan ni masuk SPM. Betul. Masuk. Cikgu boleh tunjuk. Kejap cikgu ada tak kertas SPM. Cikgu nak tunjuk lah. Tak apa. Lepas ni cikgu tunjuk Habis soalan ni cikgu tunjuk. Habis kelas lagi 5 minit ke 3 minit yang terakhir cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat hadapan. Cikgu tak nak bazir masa penerangan cikgu. Cikgu nak cari kertas. Lepas ni cikgu akan tunjuk. Jangan risau. Cikgu akan buktikan. Okey. Jadi masing-masing dengar ke? Dengar. Okey. Seorang je. Mana yang lain? Dengar ke? Dengar. Okey. Kita fokus kepada soalan daripada pandangan A. Untuk pandangan A, untuk siapa-siapa yang confused, cikgu dia banyak sangatlah dia ada yang ini. Kalau kita pandang daripada atas, kita ada yang ini. Kita ada yang ni. Dan kita ada yang ni. Kalau kamu rasa kamu confused, kalau kamu rasa kamu ragu-ragu, kamu buat apa? Kamu tengok kepada dia punya tapak. Supaya apa? Supaya kamu akan nampak yang sebenarnya walaupun confuse kamu tu, dia adalah dalam keadaan segi 4. Dia dalam keadaan segi 4. Cikgu keluarkan tau. Sekali dengan ukuran, sekali dengan huruf dia. Okey. Jadi inilah dia punya ukuran. Dah cikgu keluarkan tu, cikgu padam kejap. Cikgu padam dia punya garisan ni. Okey, cikgu padam. Tak nak bagi nampak serabut. Okey, dah cikgu padam, cikgu masukkan pula ukuran. Macam mana cikgu nak masuk ukuran? Tengok satu-satu. Sini 7. Jadi, sini adalah 7 cm. Okey, jadi ini apa ni? Ini F, ini G. Cikgu letak F. Lepas tu cikgu letak G. Okey, kemudian yang hujung tadi. Ini adalah 5. Tapi kamu kena faham. Sini 2. Maksudnya sini 2. Jadi sini pun 2. Jadi panjang dia sebenarnya adalah 7 kali 7. Okey. Jadi dekat sini, kalau sini F, sini G, sini F, sini G, yang atas apa? Ini S, ini W, ini S, ini W. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, cikgu akan masukkan pakai warna-warna yang berbeza. Cikgu masukkan pakai warna-warna yang berbeza. Okey, jadi dekat sini cikgu akan nampak yang warna biru tu macam mana? Yang warna biru tu dia dalam keadaan tegak. Tengok ni. Mana tak nampak lah. Ni cikgu pakai W dengan S. Maksudnya fokus kepada W dengan S. Jadi bila cikgu fokus kepada W dengan S, W ni, bucu dekat W ni dia jatuh dekat U. Jadi cikgu buat /U. Dan bucu dekat S ni dia jatuh dekat T. Cikgu /T. Dan daripada U dia pergi kepada V sebanyak 2 cm. Jadi cikgu keluarkan situ, cikgu akan dapat satu garis lurus. Jadi dekat sini apa benda ni? Ini adalah daripada U pergi kepada V. Cikgu namakan dia V. Ini daripada T pergi kepada X. Daripada T pergi kepada X. Ini adalah bahagian X.
Habis dah warna biru. Ni warna biru dia. Jelas ke semua untuk warna biru yang cikgu terang tu? Boleh faham ke? Ya. Oh, Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok pula kepada yang warna hijau. Warna hijau. Warna hijau, dia ada M. M dia jatuh dekat V. Maksudnya M dengan V ni sama tempat dia. Lepas tu E. E dia jatuh dekat F. Maksudnya dekat E ni dia jatuh sama tempat dia. Okey, kemudian tengok ni tengok ni. Okey, dia ada J. Lepas tu dia ada H. Silap. Dia ada K. Lepas tu dia ada L. Okey, untuk ukuran daripada sini kita dah dapat dia 5 cm. Maksudnya panjang baki dia ni adalah 5 cm. Okey, itu yang pertama. Maksudnya 5 cm tu apa? 5 cm tu yang ni. Untuk yang dia punya ini, kamu tak ambil ukuran dia punya condong. Siapa yang ambil ukuran dia punya condong tu dikira salah. Jadi nak ambil ukuran dia apa? Ukuran bila kamu pandang daripada atas, kamu akan nampak ukuran yang kamu kena ambil daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi untuk ukuran dia punya condong, jadi kat sini kejap cikgu nak tengok mana ukuran dia. Cikgu kena buat Pythagoras theorem. 3, 7, RQ. Dia tak bagi ke RQ. Ni 2. Ini 7. Ni adalah 2. Lepas tu yang atas dia. Okey, yang atas tu dia tak bagi. Yang tak bagi tu tak apalah. Okey, jadi dekat sini dia tak bagi. Kita hold dulu. Boleh nak cari. Tapi takut kena guna Pythagoras theorem. Tapi banyak kerja pula. Okey, fokus kita gambar. Okey, jadi dekat sini cikgu letak je dulu. Cikgu wakilkan. Sini adalah L. Mana L dia? Masing-masing boleh tengok. L dia kena pada ni. Okey. Jadi bila L dia kena dekat situ, cikgu letak sini L. L pergi kepada K. K ni dekat sini. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan segi segi 4 untuk L pergi kepada K. Okey, jadi dekat sini cikgu dapatlah yang warna merah. Secara automatiknya yang baki ni adalah yang warna merah. Okey, jadi itulah pandangan daripada atas. Kita nampak 3 warna. Satu biru, satu hijau, satu merah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Okey, penjelasan cikgu diteruskan. Tadi cikgu dah pandang atas. Okey, untuk pandangan atas ni, masing-masing ada siapa-siapa nak tanya tak untuk pandangan atas? Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada D. Masing-masing boleh tengok. Cikgu nak pandang daripada D. Untuk kalau cikgu pandang daripada D, yang ni cikgu akan nampak, yang ni cikgu akan nampak, yang ni cikgu akan nampak. Jadi kalaulah kamu boleh perasan, dia sebenarnya bentuk segi 4 sahaja. Okey, jadi dia sebenarnya adalah dalam keadaan bentuk segi 4. Kenapa cikgu cakap dia dalam keadaan bentuk segi 4? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Untuk bentuk segi 4, ini adalah dia punya pandangan. Tapi kamu kena faham. Yang K ni dia sebenarnya adalah straight. Jadi bila dia straight, dia akan nampak bentuk segi 4. Yang ni L ni dia adalah straight. Jadi dia straight, cikgu bawa ke tepi. Bucu ni dia adalah straight. Jadi dekat sini, pandangan dia sebenarnya tapak dia tu adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat pula. Segi 4. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu padam dulu garisan tu. Okey, itu adalah hujah cikgu kenapa cikgu dapat dia segi 4. Okey, cikgu teruskan pula. Cikgu teruskan untuk ukuran dia sini 7. Jadi dekat sini cikgu namakan dia 7 cm. Okey, lepas tu yang belah bawah ni, ini pun adalah dalam keadaan 7. Sebab apa? Sini 2. 2 tambah 5 kita dapat
7 cm. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada bentuk yang pertama, bentuk yang ni Cikgu pergi kepada bentuk yang ini. TX SR. SR ke P tu? Okey, P. Okey, jadi dekat sini kita ada apa? T. Ini adalah T pergi kepada X. Dia 2 cm. Maksudnya dia 2 cm dekat sini. Kalau dia bagi ukuran, sila buat. Okey, sini X jatuh dekat mana? X jatuh dekat P. Jadi cikgu letak P dekat sini. Cikgu akan teruskan sambung ke situ. Itu adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua. Ada ukuran yang dia tak bagi. Jadi cikgu buat je. Okey, ni H. Cikgu letak sini H. Jadi H pergi kepada Q. Jadi H pergi kepada Q garisan ni. Jadi H untuk pergi kepada Q, dia ada satu garisan. Jadi cikgu buat H pergi kepada Q. Habis dah. Kamu tak akan nampak J, kamu tak akan nampak R. Sebab apa? Garisan J selari dengan H. Garisan R selari dengan Q. Dan KL tu yang mana? KL ni yang belah atas dia. Ini K, ini L. Kalau dia bertindih, kamu buat di sini. Ni L dia. Itu yang kamu nampak. Ini adalah semua yang kamu nampak. Untuk garisan yang kita tak nampak mana? Garisan E pergi kepada M. Tinggi dia 5 cm. Maksudnya cikgu anggar saja. Okey, ni 5 cm. Jadi bila 5 cm dekat situ, cikgu letak apa? Cikgu letak sini E dan cikgu letak sini M. Untuk garisan dia macam mana? Garisan E pergi kepada M adalah satu garisan putus-putus. Cikgu putuskan dia. Ini adalah jawapan daripada pandangan sudut kanan. Jelas ke? Boleh faham ke semua cikgu buat kanan ni? Jelas. Okey. Habis dah. Cikgu pergi. Siapa-siapa yang tak faham, maksudnya diperlukan kepada banyak lagi latihan. Kalau tak faham, tak apa. Jangan tak buat. Kalau faham, tak faham tu maksudnya dia dah pergi kepada satu step. Dia dah cuba buat. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan iaitu C. Kita pergi kepada pandangan C. Apa yang nampak? Kalau kamu confuse, apa yang nampak? Tengok kepada belakang sekali. Kamu akan nampak sebenarnya dia dalam keadaan segi empat. Jadi cikgu tulis dia punya keadaan segi empat. Cikgu tulis dia punya keadaan segi empat. Jadi apa yang kita nak nampak, apa yang kita nak terlihat dekat sini? Okey, yang kita terlihat, yang kita nampak dekat sini, ni adalah bentuk dia yang pertama. Ni adalah bentuk dia yang kedua. Dan ini adalah bentuk dia yang ketiga. Jadi sebenarnya dia akan nampak, bentuk tu sebenarnya dalam keadaan segi empat. Okey, jadi cikgu terus. F pergi kepada E 5 cm. F pergi kepada E adalah 5 cm. Jadi cikgu buat sini 5 cm. Sini bawah dia F. Ini atas dia E. Cikgu buat macam tu. E. Okey. Jadi K ni dia tak bagi ukuran. Jadi tak apa. Kita bukan nak cari ukuran sekarang. Cikgu letak sahaja sini K. Okey. Jadi daripada situ kita dapat satu garisan. E pergi kepada K. Mana? Ini E pergi kepada K. Ini E pergi kepada K. Itu garisan pertama. Garisan yang kedua, daripada K, dia jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat J. Jadi J dengan K ni satu garisan. Jadi untuk tinggi ni dia tak bagi. Jadi cikgu tak tulis lah. Okey, jadi untuk tinggi ni kita assume dia lah cikgu. Cikgu cakap lah. Tinggi sini adalah H dia. Okey, sini adalah J. J ni cikgu buat kat bawah pula. Ni adalah J dia. Okey. Jadi itulah dia punya bentuk. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia pergi kat J, pergi kepada H. Inilah jawapan untuk soalan ni. Boleh faham ke? Boleh. Okey, itu adalah tak ada garisan tersembunyi. Kenapa tak ada garisan tersembunyi? Sebab semua garisan nyata dekat situ kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Kamu jangan ingat sini pula garisan tersembunyi. Garisan ni nampak dah. Garisan ni dia nampak dekat mana? Antara K pergi kepada L. Maksudnya dia ada dua. Dia dah ada. Cuma dia bertindih. Jadi itulah
jawapan dia. Okey, jadi kita ada lagi 5 minit. Jadi kita ada lagi 5 minit. Kita pergi kepada soalan. Kita pergi kepada masing-masing, boleh tengok kat depan. Apa yang kita nampak dekat sini, apa yang kita nampak dekat sini adalah ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Mana 4 perkara dia? Okey, yang pertama A. A itu apa? A itu adalah pandangan pelan. Yang kedua C. C itu apa? C itu adalah daripada pandangan hadapan. Okey, akhir sekali D. D ni apa? D ni adalah pandangan sisi kanan. Okey, dan akhir sekali apa yang kita nampak? Objek dia. Okey, objek dia. Jadi yang kita tengah belajar pada kelas pertama dengan kelas kedua adalah daripada pelan, pandangan hadapan dengan sisi kanan untuk mencari nilai objek. Untuk yang kita akan belajar pada minggu hadapan adalah untuk yang kita nak belajar pada minggu hadapan adalah bila dia bagi dah dia dah bagi pelan, dia dah bagi pandangan hadapan, dia dah bagi objek, sekarang ni dia tak bagi sisi kanan. Dia sama je. Okey, dia sama je. Kalau dia tak bagi sisi kanan ataupun kalau dia tak bagi pelan, masing-masing boleh tengok tau. Kok cikgu nak terang ni, cikgu nak terang. Okey. Kadang-kadang dia bagi sisi kanan, dia tak bagi sisi hadapan. Okey, dia tak bagi pelan, dia tak bagi pelan tapi dia bagi pandangan sisi kanan. Macam mana kita nak buat untuk pandangan sisi kanan, pandangan hadapan, pandangan pelan? Kes pertama dia bagi semua benda, dia tak bagi sisi hadapan, sisi kanan. Kes kedua dia bagi semua, dia tak bagi pandangan hadapan. Kes ketiga dia tak bagi pelan tapi dia bagi semua. Okey, dekat situlah kita cari, kita dapatkan, tengok kepada contoh nombor 7 ni, kita dapat ini dia. Kita guna apa ni? Kita guna ini, kaedah nombor 1, kaedah nombor 2. Nama dia adalah cikgu lupa. Ni kaedah pertama dengan kaedah kedua kita akan belajar pada minggu hadapan. Jelas ke semua? Boleh faham ke lesonnya? Boleh. Okey, alright tak alright ni ke semua dah tepu? Semua dah tepu ke? Alright. Jadi cikgu nak tanya Afham. Afham macam mana Afham? Okey. Okey tak tu? Okey tak tu? Okey. Okey, cikgu nak tanya Hazim. Hazim, jelas ke Hazim? Jelas cikgu, jelas. Jelas Cikgu Aulia ada soalan tak nak tanya cikgu Aulia? Setakat ni tak ada lagi cikgu. Setakat ni tak ada lagi. Irdina ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jadi kita nak cikgu nak tanya ni Damia ada nak tanya cikgu soalan Damia? Tak ada. Tak ada. Aduh, semua tak ada ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu tak ada latest trial SPM sebab semua orang tengah jawab trial SPM ni. Ada sekolah tengah trial SPM sekarang. Apa yang cikgu nak tunjuk lah. Okey, ni trial SPM. Cikgu dapat trial Pahang, trial Johor semuanya. Ni 2021 lah. 2021. Yang lain kamu boleh bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan tunjuk. Okey, tapi kamu baru form 3. Tak apalah, cikgu tunjuklah apa yang dimasuk pada form 3. Okey, jadi ini adalah sudut pandangan, sudut hadapan. Pelan dan dongakan. Daripada sini kita nak buka dia jadi pelan dan dongakan. Okey. Cikgu kat sini cikgu nak tunjuk dekat kamu apa? Cikgu nak tunjuk dekat kamu soalan untuk pelan dan dongakan ni dia masuk exam. Dia masuk exam. Okey, kejap ajar jumlah ni tak nampak sangat. Buruk pula tu tanya. Cikgu pergi kepada yang lain yang nampak sikit. Okey, kita ada Pahang kejap cikgu nak tunjuk. Okey, kejap. Dia dekat bahagian B.
Okey, ni jawapan dia. Ini adalah trial SPM 2021. Nampak pandangan pelan, pandangan hadapan. Jadi daripada sini dia nak apa? Dia nak lukiskan pandangan sisi prisma. Okey, macam mana? Yang itu adalah yang kita nak belajar pada pada bab ni. Nampak tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Nampak ke? Nampak. Ni yang kamu jawab ni bukan periksa akhir tahun form 3 Bukan periksa akhir tahun form 3, ni trial SPM. Inilah macam mana nak lukis dengan skala penuh. Macam mana nak lukis skala penuh daripada pandangan P, daripada pandangan Q. Macam mana nak lukis? Okey, kita pergi kepada soalan ni bukan nak jawab, nak kira markah. Okey, soalan A. Soalan A dah 2 markah. Okey, soalan B dia 3 tambah 4, 2 tambah 4 tambah 3. Tak dapat apa-apa cikgu dulu. 2 tambah 4 dapat 3. Kita dapat berapa? Berapa? Cikgu nak tanya dapat berapa? 9. 9. Jadi daripada situ dah 9 markah. Tak campur yang belah bawah ni. Okey. Tak percaya juga, cikgu buka. Cikgu buka set lain. Cikgu buka set lain. Cikgu main buka je ni tau. Dia mesti ada punya. Dia antara bab yang akan masuk untuk SPM. Sekejap bukan. Okey, masing-masing boleh tengok. Ni bukan soalan akhir tahun form 3. Ni soalan trial negeri Johor. Tadi kita pergi kepada trial negeri Pahang. Kamu nampak ni kamu belajar bila? Form 5 dia tak belajar ni. Ni dia belajar masa form 3. Jadi inilah. Memang macam tu, Untuk KSSM, untuk SPM, dia memang akan ada. Hampir. Kalau kita tengok trial 70% daripada trial bahagian B dia ada soalan ni. Dia ada soalan ni. Jadi dekat sini cuba kamu tambahkan markah. Markah dia 5 tambah 4. 5 tambah 4 dapat berapa? Dapat 9. Jadi trial negeri Pahang dah 9 markah. Trial negeri Johor dah 9 markah juga. Tapi tak adalah cikgu nak tunjuk semua. Sekarang pun dah pukul 10.31. Jadi untuk soalan form 3 ni yang crucial masuk SPM, yang pertama bab 9. Yang kedua okey. Okey, yang kedua pelan dan donggakan, yang ketiga adalah trigonometri. Itu paling banyak masuk masa form 3. Dan dia bersangkut juga dengan admat. Okey semua. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Cikgu sebab cikgu rasa benda ni penting. Cikgu rasa benda ni penting. Okey, jadi semua sampai situ sahajalah. Cikgu minta maaf sebab tangguh. Nanti kita sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan ni cikgu nak tanyalah kamu semua. Semua orang ada kat sini tak ni? Ada. Minggu hadapan ni nanti cikgu buat poll. Cikgu buat poll sebab tengah cuti Deepavali. Cuti Deepavali selalu ramai yang balik hari Jumaat. Ada yang Kelantan dah cuti hari Jumaat. Ada yang Johor dah cuti hari Jumaat. Nanti cikgu buat poll isi Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu untuk malam ni. Cikgu minta maaf atas kekurangan cikgu ataupun ada apa-apa masalah lah. Kelas sikit faham dah tepuk tangan tu. Yang lain kena tepuk juga. Okey semua, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk malam ni. Okey, Aulia Syifa. Okey, jadi untuk yang baru Islam kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey semua, selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, baik. Okay, go. Okey Azim. Share sikit.